Studio SMK Gadong Beaufort ditayangkan melalui saluran YouTube SMK Gadong. Majlis Anugerah Kecemerlangan Co-Curriculum dan HEM tahun 2021. Hadirin dan hadirat sekalian, sebentar lagi kita akan menyanyikan 3 buah lagu. Lagu Negaraku, lagu Sabah Tanah Airku dan lagu Sekolah Dekat di Hati.
Majlis mengucapkan terima kasih atas nyanyian sebentar tadi. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun, Pengerusi MARA merangkap Ahli Parlimen P177 Beaufort. Yang berusaha Puan Siti Jubaidah binti Haji Karya, Pengetua SMK Gadong. Puan Halimah binti Noruddin, Penolong Kanan Pentadbiran. Encik Rosli bin Ghaffar, Penolong Kanan Tingkatan 6. Puan Hajarul Jimah binti Taib, Penolong Kanan HEM. Puan Nurhaini binti Jaini, Penolong Kanan Kokurikulum. Encik Rosmaineh bin Rosli, Penyelaras Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Encik Saiful Azizi bin Muhammad, Pengarah 1 Majlis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum dan HEM SMK Gadong tahun 2021. Cik Nur Atikah binti Gani, Pengarah 2 Majlis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum dan HEM SMK Gadong tahun 2021. Barisan Ketua Bidang, Ketua-Ketua Panitia, Guru-Guru, Ibu Bapa, Rakan-rakan dan seterusnya, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Pembuka kata, lidah berbicara. Izinkan kami mulakan acara. Semoga majlis disambut ceria. Selamat datang ke Majlis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum dan HEM SMK Gadong bagi tahun 2021. Hinggap minum di tepi kali, penat sehelang membelah angkasa. Pelajar cemerlang sama diraih agar terlaksana wawasan negara. Terlebih dahulu kami ingin panjatkan rasa syukur kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama berhimpun untuk meraihkan kejayaan murid-murid dan guru-guru SMK Gadong dalam bidang kokurikulum dan juga HEM. Sesungguhnya majlis ini sangat bererti kepada kita selaku keluarga besar sekolah yang kita kasihi ini. Semoga usaha kita dalam memberi sokongan kepada semua murid dan pihak sekolah sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dihormati, agar yang murni bertambah serinya, yang mulia bertambah barakahnya. Marilah kita bersama-sama mengaminkan doa yang dilafazkan ini. Untuk maksud itu, dipersilakan Ustaz Muhammad Azli bin Awang untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu Ya Allah kerana telah mengizinkan kami untuk mengadakan dan berada dalam majlis anugerah kecemerlangan kokurikulum dan hal ehwal murid HEM 2021 SMK Gadong Beaufort Sabah. Ya Allah, Ya Fa'alul lima yurid, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu dan rahimmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu Ya Allah. Di saat ini juga kami rafakkan tangan kehambaan dan mengharapkan ihsanmu agar engkau teruskan dan lanjutkanlah kecemerlangan yang sudah kami capai sama ada dalam bidang akademik maupun aspek pembinaan sahsiah insan dan seterusnya, menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa yang akan datang. Ya Allah, Ya Ghaniyun, Ya Hamid, jadikanlah pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Dalam arti kata lain, jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan peribadi yang luhur. Malah kami memohon daripadamu Ya Allah dengan penuh ketaakulan agar majlis anugerah kecemerlangan ini juga akan menjadi sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar lain supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan menggembeling tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama sekolah ini.
اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم الفاك فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواهدت على نشرة شريعتك ووثق اللهم رابطاتها وأدم مدها واهدها سبلها وأملها بنورك الذي لا يهبو اشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وهيها بمعرفتك وهمسها على شرف سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga pertemuan kita pada hari ini dipelihara, dilimpahkan sepenuh manfaat dan keceriaan, menambah tautan kemesraan serta berpisahnya kita nanti akan diiringi dengan 1000 ketenangan. Majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Ustaz Muhammad Azli bin Awang atas pimpinan doa sebentar tadi. Emas tempawan buatmu puteri, busana indah penyeri malam. Bicara pemula, nama diberi, kata aluan pemanis kalam. Hadirin sekalian, sebagai membuka tirai majlis pada pagi ini, majlis dengan penuh takzimnya menjemput yang berusaha Puan Siti Jubaidah binti Haji Karya, Pengetua SMK Gadong untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih adik-adik pengacara majlis. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun, Pengerusi MARA merangkap Ahli Parlimen P177 Beaufort. Kita amat gembira dan berterima kasih kerana kehadiran Datuk bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih Datuk. Seterusnya yang dihormati juga Tuan Musal bin Sananai, Pengerusi PIBG SMK Gadong. Juga yang dihormati Barisan Penolong Kanan SMK Gadong, dan juga seterusnya kepada Encik Saiful Azizi bin Muhammad selaku pengarah program tahun ini. Tidak dilupakan ahli jawatan kuasa pelaksana, guru-guru, para ibu bapa dan seterusnya para pelajar yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semegaku terbaik. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Majlis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum dan HEM bagi tahun 2021 dapat dilangsungkan dengan jayanya secara atas talian. Tujuan majlis ini adalah untuk meraihkan kejayaan para pelajar, guru-guru yang berusaha dengan penuh iltizam sehingga berjaya menempa nama dengan cemerlang dalam bidang kokurikulum dan juga hal ehwal murid. Dalam konteks SMK Gadong, tahun ini wabak COVID-19 menjadikan kita lebih kreatif dan sentiasa siap siaga dalam meneruskan aktiviti kokurikulum, sukan dan hal ehwal murid. Walaupun pada peringkat awal kita menghadapi kekangan untuk meneruskan aktiviti dalam norma baharu. Antara kekangan yang kita hadapi ialah daripada segi logistik, kemahiran dan persepsi ataupun kerisauan terhadap COVID-19. Namun, ala bisa tegal biasa ya. Dengan iltizam murid-murid, komitmen guru-guru serta kerjasama dan semangat ibu bapa dan penjaga, banyak aktiviti pertandingan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Kalah menang, adat bertanding, tetapi keberanian dan keyakinan murid-murid menyertai aktiviti dan pertandingan itulah bukti kemenjadian murid yang sebenarnya. Kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dalam majlis ini, murid-murid akan diberi anugerah atas penyertaan dan kemenangan mereka dalam aktiviti pada peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Guru-guru juga tidak dilupakan kerana atas bimbingan dan komitmen para guru, maka ramai anak-anak SMK Gadong ini daripada pendidikan khas, kelas perdana dan pra-universiti berpeluang menyertai aktiviti sehingga ke peringkat kebangsaan. Malahan, dari segi pengurusan dan pengupayaan kokurikulum, sukan dan hal ehwal murid, ada unit-unit tertentu yang telah mencatatkan kadar aktif yang sangat membanggakan.
Atas usaha ini, guru-guru yang terlibat diberi anugerah dan pengiktirafan atas peranan mereka sama ada sebagai guru penasihat, guru pembimbing ataupun ketua unit. Dan atas sebab itulah kita tetap melaksanakan Majlis Anugerah Kokurikulum Sukan dan Hal Ehwal Murid bagi tahun 2021. Selain memberi pengiktirafan, majlis ini juga turut menyuntik semangat kepada para pelajar, guru-guru untuk meningkatkan prestasi cemerlang dalam bidang koakademik dan juga kokurikulum. Memperkasa ilmu pengetahuan dan memberikan penekanan dalam bidang sukan dan kegiatan kokurikulum yang lain serta penerapan pelbagai kemahiran dalam kalangan pelajar menjadi agenda utama bagi sesebuah sekolah. Walau bagaimanapun, penguasaan ilmu dan keterampilan saja tidak mencukupi seandainya faktor nilai-nilai murni tidak dijadikan pedoman. Nilai-nilai agama dan moral serta semangat perpaduan inilah yang akan menjadi pedoman kerana ia mengandungi nilai-nilai yang positif untuk para pelajar bagi menempuh kehidupan di hadapan yang penuh cabaran. Hasrat murni Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam semua bidang serta memiliki ciri-ciri pemimpin yang berkaliber dengan pendidikan abad ke-21. Kerana hanya pelajar yang cemerlang mampu meneroka pelbagai bidang yang diminati sesuai dengan kebolehan masing-masing. Tradisi kecemerlangan yang ada harus sentiasa dipupuk dan disemarakan. Saya percaya dengan kerjasama yang erat dan padu daripada warga sekolah, terutamanya guru-guru, ibu bapa dan PIBG, pastinya akan dapat melakar kecemerlangan untuk anak-anak kita semua nanti. Syabas dan tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada guru dan pelajar yang diberikan pengiktirafan dalam majlis ini. Dan saya berharap agar penganugerahan ini tidak dijadikan nokta dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan, tetapi merupakan satu titik permulaan kepada pencapaian yang lebih cemerlang pada masa hadapan. Gandingan mantap antara semua pihak akan menjadikan sekolah kita lebih beraspirasi ke arah meningkatkan pencapaian dalam apa jua bidang. Akhir kalam, selamat maju jaya kepada semua. Semoga penganjuran ini dapat meningkatkan iltizam dan aspirasi warga SMK Gadong dalam menyuburkan budaya kerja cemerlang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semegaku terbaik. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun, Pengerusi MARA Merangkap Ahli Parlimen P177 Beaufort untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum dan HEM SMK Gadong bagi tahun 2021. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para hadirin ke Majlis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid SMK Gadong bagi tahun 2021. Yang saya hormati Pengetua SMK Gadong, penolong-penolong kanan, warga pendidik dan juga para pelajar yang saya hormati dan kasih sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya maka kita semua dapat bersama-sama pada hari ini bagi meraihkan para pelajar dan guru-guru dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid SMK Gadong bagi tahun 2021 yang kita adakan secara norma baharu online ini. Saya ingin mengucapkan sabas dan setinggi-tinggi penghargaan kepada SMK Gadong kerana dapat melaksanakan program ini walaupun kita berada dalam keadaan, masih lagi berada dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Tahniah saya ucapkan, ini adalah satu usaha yang baik. Saya rasa memberikan manfaat bukan saja kepada sekolah tetapi kepada warga pendidik dan juga kepada murid-murid. Menunjukkan bahawa walaupun negara kita dan seluruh dunia berhadapan dengan pandemik COVID-19, pendidikan tidak dilupakan. Aktiviti-aktiviti
dalam sekolah di kalangan para pelajar tidak ditinggalkan, malahan masih aktif melakukan kerja-kerja kesukarelaan melalui badan-badan beruniform, dan para atlet sekolah juga terus beraksi aktif di dalam masa-masa kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Oleh itu saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan sabas kepada semua yang terlibat di SMK Gadong. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk hadir bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa amat bertuah dapat bersama-sama walaupun dalam norma baru secara online ini. Saya doakan semoga segala usaha tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar di SMK Gadong akan membawa lagi kejayaan kepada SMK Gadong seterusnya di masa-masa yang akan datang. Selamat maju jaya kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga selasih di dalam taman, harum melati penyeri intan. Terima kasih ucapan puan, kekal bersemi dalam ingatan. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Don kerana telah menyempurnakan majlis perasmian pada hari ini. Sebagai tanda penghargaan pihak sekolah, majlis diteruskan dengan penyampaian cenderahati kepada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Don. Sekali lagi, pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Don. Sekarang, mari kita saksikan montaj video perasmian ini. Hadirin sekalian, kini tibalah kita ke agenda yang dinanti-nantikan, iaitu penyampaian hadiah. Majlis dimulakan dengan penyampaian hadiah sesi pertama. Penyampaian hadiah ini adalah sebagai pengiktirafan kepada pelajar-pelajar yang telah mencatatkan pencapaian terbaik dalam bidang kokurikulum di peringkat daerah. Berikut dipaparkan senarai nama penerima hadiah. Tahniah diucapkan kepada semua penerima hadiah. Seterusnya,
majlis menampilkan persembahan tarian kreatif Malaysia daripada pelajar-pelajar kelab setari SMK Gadong. Mari sama-sama kita saksikan.
Dengan berlatar belakangkan pantai yang indah, pasir yang putih, sungguh lembut gerak-gerik persembahan sebentar tadi, ya Sofia. Demikianlah tadi persembahan hebat pelajar berbakat SMK Gadong. Persembahan tersebut adalah di bawah bimbingan Puan Syafitri binti Muhitam, guru penasihat Kelab Seni dan Budaya. Indah latar berbukit bukau, dari jauh berbalam cerah. Tarian tradisional, persembahan memukau, menyusul pula bingkisan anugerah. Hadirin sekalian, acara diteruskan dengan penyampaian hadiah sesi kedua. Penyampaian hadiah ini pula adalah pengiktirafan pihak sekolah kepada pelajar-pelajar yang mencatatkan pencapaian terbaik dalam bidang kokurikulum di peringkat negeri dan kebangsaan. Dengan penuh takzimnya dipaparkan penerima-penerima hadiah tersebut. Tahniah dan syabas kepada semua penerima hadiah. Hadirin sekalian, majlis penyampaian hadiah berhenti rehat sebentar bagi memberi laluan kepada persembahan videolog undang-undang oleh adik Ahmad Hizairi bin Napali. Untuk pengetahuan semua, video ini telah dinobatkan sebagai johan pada pertandingan videolog undang-undang peringkat daerah Beaufort dan peringkat negeri Sabah. Bahkan penyertaan adik Ahmad Hizairi ini juga telah sampai ke peringkat kebangsaan. Mari sama-sama kita saksikan. Akta Kesalahan Curi Seksyen 378 membawa taksiran barang siapa yang bermaksud hendak mengambil dengan curangnya apa-apa harta yang boleh dialih daripada milik mana-mana orang dengan tidak kerelaan orang itu. Menggerakkan harta itu dengan tujuan hendak mengambilnya adalah dikata melakukan kesalahan mencuri. Bersama saya, Kopral Kadet Ahmad Hizairi bin Napali, mewakili daerah Beaufort negeri Sabah. Saya akan menjelaskan serba sedikit mengenai kesalahan mencuri. Seksyen 378 kesalahan mencuri menghuraikan seseorang adalah dikata menyebabkan sesuatu benda yang bergerak dengan jalan membuang sesuatu rintangan yang menahan benda itu bergerak atau dengan jalan menceraikan benda itu daripada apapun benda lain, serta juga dengan menggerakkan benda itu sendiri. Ringkasnya, sesuatu kesalahan mencuri selain daripada mencuri yang terdapat di dalam seksyen-seksyen 379E, 380, 381 dan 382 adalah termasuk di bawah kategori kesalahan mencuri biasa. Misalan, E membawa basikal itu ke suatu arah yang tertentu dengan tujuan hendak mengambil harta itu dengan curang. Setelah basikal itu mula bergerak, maka E tadi telah melakukan kesalahan mencuri harta itu. Apakah hukuman kesalahan mencuri ini? Hukumannya ialah barang siapa yang melakukan kesalahan mencuri ini hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 7 tahun atau denda atau dengan kedua-duanya. Dan kesalahan kali kedua atau yang kemudian bolehlah dikenakan penjara dan bolehlah juga dikenakan denda atau sebat. Oleh itu, cara pencegahan kesalahan mencuri ini ialah pertama,
pastikan barangan seperti basikal ini dikunci sentiasa. Kedua, pastikan kawasan yang diletakkan itu adalah kawasan yang selamat dan mudah dilihat oleh kita. Dan yang ketiga adalah sekiranya pada waktu malam, pastikan barangan ini diletakkan di kawasan yang diterangi oleh lampu. Sebelum saya mengundurkan diri saya ingin memesan supaya kita mestilah menyimpan barang yang berharga dan bernilai dengan selamat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Majlis kita hari ini diteruskan dengan penyampaian hadiah sesi ketiga. Penyampaian hadiah ini adalah bagi memberi penghargaan kepada guru-guru yang telah bekerja keras demi membantu pelajar-pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang mereka sertai sepanjang tahun 2021. Majlis dimulakan dengan paparan penghargaan jurulatih bagi olahraga. Seterusnya, penghargaan jurulatih bagi sukan dan permainan. Berikutnya, penghargaan guru pembimbing kelab dan persatuan. Dan yang terakhir, penghargaan guru pembimbing unit beruniform. Majlis penyampaian anugerah pada hari ini akan berehat sebentar. Majlis pada hari ini akan diserikan dengan satu persembahan video pengucapan awam. Untuk pengetahuan semua, persembahan sebentar lagi adalah daripada Muhammad DZ Jokhairul bin Abdul Ghani. Video pengucapan awam tersebut telah dinobatkan sebagai johan pada pertandingan pengucapan awam peringkat daerah Beaufort dan Negeri Sabah. Selain itu, beliau turut berjaya menempatkan diri dalam pertandingan video pengucapan awam peringkat kebangsaan. Mari sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cetusan berakah buat peneraju acara kombinasi kehakiman yang berintelektual dan berintegriti. Div kehormat. Seterusnya, sidang penonton yang dekat di hati. Saya, Sarjan Kadet Muhammad DZ Jokhairul bin Abdul Ghani, mewakili daerah Beaufort, Negeri Sabah, ingin menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk PDRM Teras Kesejahteraan.
Hadirin sekalian, PDRM atau dikenali sebagai Polis Diraja Malaysia merupakan sebuah pasukan keselamatan yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara serta masyarakat hegemoni. Ingatkah kalian semua pada tarikh Keramat 18 Mac 2020 ketika Kerajaan Malaysia mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0. Pasukan polis telah diarah untuk berada di setiap pelosok bumi Malaysia ini untuk memerhati dan memantau segala pematuhan rakyat tanah air terhadap perintah yang telah dikeluarkan. Sekatan jalan raya, pemantauan terhadap setiap sektor ekonomi, penjagaan di lokaliti PKPD. Biar ribut membadai, biar kepayahan akibat hujan dan panas terik, biar berjauhan dengan keluarga. Namun, prinsip yang didukung sehingga hari ini tidak pernah mengalah, tidak pernah kenal erti keletihan, menjadi pembangkit semangat untuk terus berkorban. Hadirin sekalian, ketegasan yang wujud dalam diri setiap pasukan polis bukanlah satu perkara yang perlu kita benci. Ia merupakan satu ketegasan yang penuh dengan kasih sayang yang luhur kepada masyarakat Malaysia. Andai kata tidak wujud pasukan tersebut di bumi Malaysia, siapakah yang mampu untuk menjadikan rakyat Malaysia lebih berdisiplin dan bertanggungjawab? Rakyat Malaysia seharusnya berdisiplin dengan norma hidup baharu sesuai dengan SOP yang telah disediakan. Inilah pengorbanan yang perlu kita hayati sedalam-dalamnya. Warga penonton yang budiman, masihkah kita ingat ketika Malaysia berjaya mencapai 1 kes baharu COVID-19 yang dilaporkan setahun yang lalu? Hasil kejayaan yang pernah kita kecapi itu sudah pasti ada titik bulannya. Kerana apa? Kerana wujudnya usaha barisan hadapan yang sanggup mengorbankan nyawa mereka semata-mata untuk menjaga kepentingan masyarakat Malaysia. Oleh itu, saya ingin menyuruh kepada anda semua, rakyat Malaysia, untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah disediakan. Kurangkanlah tugas dan beban yang dipikul oleh seluruh barisan hadapan, khususnya kepada pihak polis dan juga pihak kesihatan. Duduk di rumah dan kita jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad DZ Khairul bin Abdul Ghani atas persembahan sebentar tadi. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, persembahan video pengucapan awam dan video log undang-undang sebentar tadi adalah di bawah bimbingan guru-guru penasihat kadet polis yang diketuai oleh Kadet Assistant Superintendent Polis Tuan Haji Abdul Halim bin Abdul Aziz, Ketua Guru Penasihat Kor Kadet Polis SMK Gadong. Hadirin dan hadirat yang dihormati, selain daripada pengiktirafan dalam bidang core kurikulum, majlis pada hari ini juga memberi pengiktirafan dan penghargaan pencapaian murid dan guru dalam bidang hal ehwal murid. Dimulakan dengan anugerah pengawas pusat sumber, penerima pertama Muhammad Taha bin Amil Hassan. Penerima kedua Aznizam bin Masri. Penerima ketiga Ahmad Hizairi bin Napali. Penerima keempat Sofia Natasha binti Ajmain. Penerima kelima Amirah binti Harun. Penerima terakhir bagi anugerah pengawas pusat sumber diberikan kepada Nur Fitriana binti Junia. Seterusnya anugerah pembimbing rakan sebaya. Penerima pertama Haziq bin Husin. Penerima kedua Candy bin Muhammad Ron. Penerima ketiga Muhammad Azhan Syafi'i. Penerima keempat Rozianah binti Jasri. Penerima kelima Elisha Nur Zahara binti Awang Mislin. Dan penerima terakhir bagi anugerah pembimbing rakan sebaya diberikan kepada Siti Najiah binti Mili. Berikutnya ialah anugerah pengawas sekolah. Penerima pertama Faridil Atrash bin Muhammad Farid. Penerima kedua Muhammad Aidil Adif bin Muhammad Roze. Penerima ketiga Muhammad Yizidan Hairi bin Yusuf. Penerima keempat Siti Rahima binti Gusti. Penerima kelima Nur Hazwani binti Osman. Penerima keenam Siti Maisarah binti Mazni. Penerima berikutnya ialah pengawas daripada pelajar PPKI iaitu Rahman bin Minin.
Dan yang terakhir diberikan kepada Siti Nur Syakira binti Sabarudin. Hadirin sekalian, pihak HEM turut memberi penghargaan kepada murid dan guru yang telah mencatatkan amalan terbaik dalam SSDM. Majlis dimulakan dengan penyampaian hadiah bagi anugerah amalan terbaik SSDM murid. Dipaparkan penerima bagi anugerah amalan terbaik SSDM terpuji. Berikutnya ialah penerima bagi anugerah amalan terbaik SSDM amat baik. Seterusnya, penyampaian hadiah bagi anugerah amalan terbaik SSDM guru. Penerima pertama iaitu Sri Kandi SSDM diberikan kepada Puan Rusta binti Dullah. Berikutnya, Skipper Nur Hayati binti Kasimin. Skipper Nur Hayati binti Kasimin. Dan penerima seterusnya diberikan kepada Kadet Asisten Superintendent Polis Tuan Haji Abdul Halim bin Abdul Aziz. Kadet Asisten Superintendent Polis Tuan Haji Abdul Halim bin Abdul Aziz. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah bagi anugerah Inspirasi HEM. Anugerah ini diberikan kepada 3 unit HEM yang paling aktif sepanjang tahun 2021. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan penyampaian anugerah Inspirasi HEM yang pertama. Anugerah ini diberikan kepada unit kebajikan dan wakil penerimanya ialah Puan Cik Hawa binti Teh. Hawa binti Teh. Berikutnya, unit kesihatan dan wakil penerimanya ialah Cik Siti Harina binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun. Puan Siti Harina binti Muhammad Dun. Dan yang terakhir bagi anugerah Inspirasi HEM diberikan kepada unit kantin dan wakil penerimanya ialah Puan Sunirah binti Aruslan. Ini haruslah Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada semua.
Majlis penyampaian hadiah pada hari ini akan berehat sebentar. Majlis ini akan diserikan dengan satu persembahan tayangan video yang bertajuk Life Science Experiment daripada adik Nur Adirah binti Mat Nizam, Wan Nurul Syuhada binti Ramli dan Alia Huda binti Arif dari kelas tingkatan 3 Asyafi'i dan dibimbing oleh Encik Hairul Razif bin Muhammad Idris. Mari kita saksikan. Hai, saya Huda. Saya Adira. Saya Wan. Kami adalah UGNU Semega. Hari ini kami akan menunjukkan beberapa demonstrasi sains yang akan membuat anda terpegun melihatnya. Ayo kita saksikan. Apa yang anda telah saksikan sebentar tadi ialah perkara biasa apabila belon dicucuk dengan benda yang tajam. Tapi hari ini kami akan menunjukkan satu cara apabila belon dicucuk dengan benda yang tajam, ia tidak akan meletup. Mari kita saksikan. Mengapa terjadi situasi seperti tadi? Ini kerana lapisan belon juga ada lapisan kulit yang sama seperti manusia. Kurang sensitif dan yang sangat tebal. Seperti yang kita lihat tadi, jika lapisan nipis belon dicucuk oleh benda yang tajam, ia akan meletup. Tapi jika dicucuk di bahagian tebal belon, ia tidak akan meletup. Kawan-kawan, kami akan membuat satu silap mata di mana kami akan membuatkan air di dalam cawan tidak akan tumpah. Mari kita saksikan. Bagi memulakan eksperimen ini, kita memerlukan cawan dan cardboard. Jangan salah sangka, ini bukanlah ilmu hitam. Sebaliknya, ini adalah mengenai satu prinsip sains yang berkaitan dengan tekanan udara. Tekanan udara di luar cawan adalah lebih tinggi daripada tekanan di dalam cawan. Tekanan udara yang tinggi di luar cawan akan menahan kertas yang menutupi cawan, menyebabkan air tidak tumpah. Kawan-kawan telah menyaksikan botol akan terbakar jika dipanaskan dengan api. Tapi, tahukah kawan-kawan, ada juga satu cara apabila botol itu dipanaskan tapi tidak terbakar. Mahu tahu caranya? Mari kita saksikan. Untuk memulakan eksperimen ini, kita memerlukan botol air yang berisi air, penunuh Bunsen, dan pemetik api. Mengapa ini terjadi? Ini kerana hava yang dikenakan pada botol, sebahagian daripada havanya akan dipindah kepada air yang ada di dalam botol. Oleh itu, air di dalam botol akan menjadi panas dan botol itu tidak akan terbakar. Telur ayam. Mana yang datang dulu? Bukan itu yang kami mahu tunjukkan. Sebaliknya, kami akan menunjukkan satu aksi lagak ngeri yang akan melibatkan telur. Tertanya-tanya, ayo kita saksikan. Untuk eksperimen ini, kita memerlukan sepapan telur dan secebis keyakinan. Adakah anda terpegun? Telur mempunyai kulit yang nipis, tetapi dengan susunan telur yang betul, boleh menampung berat badan kawan saya sehingga 50 kg. Ini kerana beban berat beliau telah dibahagikan untuk ditampung oleh sepapan telur.
Sekian dulu demonstrasi daripada kami BBN News Mega. Harap kawan-kawan mendapat ilmu yang bermanfaat daripada video ini. Bye! Demikianlah tadi tayangan video Live Science Experiment. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada semua murid yang telah menjayakan video tersebut. Mungkin adik Sofia boleh mencuba salah satu daripada eksperimen yang dikongsikan sebentar tadi. Ya, satu cadangan yang baik. Warga Maya yang dihormati sekalian, kini tibalah kita ke acara penyampaian hadiah sesi kelima. Majlis dimulakan dengan penyampaian hadiah bagi anugerah kadet terbaik unit beruniform. Anugerah ini diberikan kepada Muhammad Dizet Jokhairul bin Abdul Ghani, Korps Kadet Polis. Pencapaian terbaik beliau adalah menjadi Johan dalam pertandingan video pengucapan awam cabaran Korps Kadet Polis peringkat negeri Sabah dan telah mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah pasukan terbaik unit beruniform. Sebelum mengetahui penerima bagi anugerah ini, berikut dikongsikan pencapaian unit beruniform tersebut. Seramai 4 orang ahli kadet telah berjaya menjadi Johan dalam pertandingan yang diadakan secara dalam talian di peringkat negeri Sabah. Seramai 7 orang peserta telah berjaya mewakili negeri ke peringkat kebangsaan dalam pertandingan cabaran Korps Kadet Polis yang diadakan secara dalam talian. Anugerah pasukan terbaik unit beruniform diberikan kepada Korps Kadet Polis dan wakil penerimanya ialah Cadet Assistant Superintendent Polis Tuan Haji Abdul Halim bin Abdul Aziz, Ketua Guru Penasihat Korps Kadet Polis. Baik, kita buka Korps Kadet Polis SMP Kalu. Dicampur penerima anugerah Kadet Assistant Superintendent Polis Tuan Haji Abdul Halim bin Abdul Aziz. Beliau telah menghantar. Seterusnya, penyampaian bagi anugerah murid terbaik kelab dan persatuan. Anugerah murid terbaik kelab dan persatuan diberikan kepada Rabi'atul Adawiyah binti Mustafa. Antara pencapaian Rabi'atul Adawiyah binti Mustafa ialah berjaya mencatatkan pencapaian peringkat novis dengan memperoleh pingat platinum, pencapaian amatur dengan memperoleh pingat emas dan pencapaian pro dengan memperoleh pingat perak dalam pertandingan hafazan Al-Quran dalam Festival Al-Quran dan Kesenian Islam peringkat negeri Sabah. bin Mustafa merupakan hafazan Al-Quran Persatuan Pendidikan Islam Nusantara dan telah mencapai kejayaan politik. Pencapaian di Festival Al-Quran dan Kesenian Islam peringkat negeri Sabah, peringkat novis, platinum, peringkat amatur, emas dan peringkat. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah pasukan terbaik kelab dan persatuan. Sebelum mengetahui penerima bagi anugerah ini, berikut dikongsikan pencapaian kelab dan persatuan tersebut. Persatuan ini telah berjaya menghantar 7 orang peserta ke pertandingan yang diadakan di peringkat negeri Sabah. Dan 5 orang peserta dari persatuan ini telah mendapat kedudukan yang terbaik di peringkat negeri Sabah. Anugerah pasukan terbaik kelab dan persatuan diberikan kepada Persatuan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dan wakil penerimanya ialah
Puan Ratanah binti Rojid, Ketua Guru Penasihat Persatuan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Persatuan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab didukung penerima anugerah Puan Ratanah binti Rojid, Ketua Guru Penasihat Persatuan. Persatuan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab telah mengangkat 7 orang peserta ke peringkat Islam dan 5 daripada mereka dapat. Berikutnya, penyampaian bagi anugerah atlet terbaik sukan dan permainan. Anugerah atlet terbaik sukan dan permainan diberikan kepada Muhammad Aidil Azim bin Muhammad Rozi. Antara pencapaian Muhammad Aidil Azim bin Muhammad Rozi ialah Johan dalam acara menimang bola kategori lelaki 18 tahun ke bawah peringkat daerah Beaufort dan Naib Johan di peringkat negeri. Johan acara kemahiran kreatif bola kategori lelaki 18 tahun ke bawah peringkat daerah Beaufort dan juga peringkat negeri Sabah. Johan acara satu murid satu sukan freestyle bola peringkat daerah Beaufort dan juga tersenarai sebagai 3 orang peserta terbaik peringkat negeri Sabah bagi acara satu murid satu sukan freestyle bola dan seterusnya mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Muhammad Aidil Azim bin Muhammad Rozi untuk menerima anugerah atlet terbaik sukan. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah pasukan terbaik sukan dan permainan. Sebelum mengetahui penerima bagi anugerah ini, berikut dikongsikan pencapaian yang telah dicatatkan. Telah dinobatkan sebagai juara keseluruhan pertandingan kemahiran bola sepak secara dalam talian peringkat daerah Beaufort. Berjaya menghantar 9 orang peserta ke peringkat negeri Sabah. Dengan keputusan akhir, 1 acara dinobatkan Johan dan 2 acara Naib Johan. Bahkan 4 orang peserta dari pasukan ini telah melayakkan diri ke peringkat kebangsaan. Pasukan ini turut dinobatkan juara keseluruhan dalam pertandingan satu murid satu sukan freestyle bola di peringkat daerah Beaufort. Malah pasukan ini juga berjaya menghantar wakil ke peringkat kebangsaan. Pasukan ini mencipta sejarah apabila menjadi juara bertahan selama 4 tahun berturut-turut bagi skuad bawah 15 tahun dan juara bertahan untuk 2 tahun berturut-turut bagi skuad bawah 18 tahun bola sepak. Anugerah pasukan terbaik sukan dan permainan diberikan kepada kelab bola sepak dan wakil penerimanya ialah Lieutenant Muda KRS Saiful Azizi bin Muhammad, Ketua Guru Penasihat Kelab Bola Sepak. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian atlet terbaik olahraga. Anugerah ini diberikan kepada Siti Rahimah binti Gusti. Antara pencapaian beliau yang membanggakan adalah mewakili negeri Sabah dalam acara olahraga kebangsaan. Beliau turut mencipta rekod larian 29 minit 13 saat bagi larian 5 kilometer.
Siti Rahimah Dufri telah mewakili Sabah dalam acara olahraga kebangsaan. Rekod larian 5 km ialah 29 menit 13 saat. Penyampaian hadiah kita berhenti rehat lagi bagi memberi laluan kepada persembahan nyanyian oleh pelajar-pelajar PPKI SMK Gadong. Persembahan daripada pelajar-pelajar PPKI ini adalah persembahan Dikir Barat dengan nyanyian lagu yang bertajuk Lemak Manis. Mari sama-sama kita saksikan. Senyum tertutup serta
Sungguh berbakat sekali pelajar-pelajar PPKI SMK Gadong ya Dizet. Tahniah diucapkan kepada semua pembimbing iaitu guru-guru PPKI yang diketuai oleh Cik Hajah Sainah binti Haji Mokhtar. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah khas program pendidikan khas integrasi PPKI. Anugerah khas program pendidikan khas integrasi PPKI diberikan kepada Nazrul Azli bin Johari. Anugerah ini diberikan kepada Nazrul Azli bin Johari atas usaha beliau mendapat tempat naik johan dalam pertandingan nasyid, mendapat tempat ketiga dalam Ikokem yang dianjurkan di peringkat negeri Sabah. Adik Muhammad Nazrul Azli bin Johari. Pada kejayaan adik Muhammad Nazrul adalah mendapat tempat kedua pertandingan nasyid, mendapat tempat ketiga pertandingan Ikokem menangkap negeri Sabah. Sebagai menghargai bakat dan kesungguhan pelajar dalam aktiviti core curriculum, pihak sekolah turut memberikan anugerah khas bakat dalam majlis kita pada hari ini. Sebelum kita mengetahui penerima anugerah khas bakat tersebut, berikut dibacakan pencapaian penerima anugerah. Pada tahun 2020, mereka telah berjaya mewakili negeri Sabah ke peringkat kebangsaan sebanyak 2 kali dalam pertandingan video pendek anti dadah anjuran AADK dan pertandingan video pendek COVID peringkat kebangsaan. Menjadi johan dalam pertandingan filem pendek COVID-19 negeri Sabah. Juga johan dalam pertandingan filem pendek anti dadah peringkat negeri Sabah. Penyertaan mereka dalam pertandingan ini juga sampai ke peringkat kebangsaan dan telah mendapat tempat keempat terbaik daripada 300 penyertaan seluruh negara. Mereka juga berjaya menerbitkan beberapa filem pendek khas untuk persembahan majlis-majlis rasmi sekolah serta filem pendek untuk panduan pelajar baharu bagi program orientasi tingkatan 1 SMK Gadong. Anugerah khas bakat diberikan kepada Muhammad Syahdizam bin Dawi dan Muhammad Syahfiq bin Sopian. Syahfiq bin Sopian. Dalam sorangan kedua. Hadirin sekalian, kita telah sampai ke acara kemuncak majlis pada hari ini iaitu penyampaian Anugerah Tokoh Hem Lelaki 2021, Anugerah Tokoh Hem Perempuan 2021 dan Anugerah Tokoh Co-Curriculum 2021. Kita mulakan dengan penyampaian Anugerah Tokoh Hem Lelaki 2021. Berikut dibacakan sumbangan dan pencapaian beliau. Di sekolah, beliau telah menunjukkan ciri-ciri kepimpinan yang terpuji. Beliau telah mengetuai Badan Pengawas Sesi 2020-2021 dan memastikan segala tugas pengawas berjalan dengan lancar. Beliau sangat komited dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan hal ini terbukti apabila beliau berjaya mengendalikan ceramah yang telah diadakan dengan kerjasama IPD Beaufort. Selain itu, beliau turut terlibat secara aktif dalam program Ihya Ramadan yang lalu. Bukan sahaja aktif dalam aktiviti di peringkat sekolah, beliau turut aktif dalam aktiviti co-curriculum. Beliau telah mewakili negeri Sabah dalam cabaran Core Cadet Police ke peringkat kebangsaan bagi acara larian
serta telah mewakili negeri Sabah bagi acara Merentas Desa Peringkat Kebangsaan. Hadirin dan hadirat sekalian, tokoh HEM lelaki bagi tahun 2021 dianugerahkan kepada Akmal Khairuddin bin Talib. Tahniah diucapkan. Seterusnya, penyampaian Anugerah Tokoh HEM Perempuan 2021. Berikut dibacakan serba sedikit sumbangan dan pencapaian beliau. Memegang jawatan yang sangat penting di sekolah, beliau sangat amanah dan berdedikasi dalam menjalankan tugas sebagai pengawas sekolah. Kelibatnya di hadapan tapak perhimpunan setiap hari untuk menaikkan bendera membuktikan beliau tidak alpa akan salah satu tugas rutin yang diamanahkan. Beliau turut menjadi tulang belakang yang kuat dalam membantu mengendalikan pilihan raya pemilihan pengawas sekolah untuk sesi 2020-2021. Badan Disiplin Sekolah pernah menganjurkan ceramah buli hasil kerjasama IPD Beaufort dan beliau sangat komited dalam mengawasi pelajar-pelajar semasa program berlangsung. Selain itu, beliau menunjukkan komitmen yang sangat baik dalam bidang kokurikulum dengan mengambil bahagian dalam acara yang dipertandingkan secara dalam talian. Hal ini terbukti apabila beliau telah berjaya menjadi johan dalam pertandingan video log undang-undang dalam cabaran Corps Cadet Police peringkat negeri Sabah dan seterusnya menjadi wakil ke peringkat kebangsaan. Hadirin dan hadirat sekalian, tokoh HEM Perempuan bagi tahun 2021 dianugerahkan kepada Siti Notrinovita binti Morris. Tahniah diucapkan. Hadirin sekalian, debaran kian terasa. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah tokoh kokurikulum tahun 2021. Berikut dibacakan pencapaian beliau dalam bidang kokurikulum. Dalam bidang kokurikulum, beliau mencatatkan banyak pencapaian yang sangat membanggakan. Antaranya, menjadi johan dalam beberapa acara yang dipertandingkan di peringkat daerah dan negeri, iaitu acara menimang bola lelaki bawah 18 tahun, kemahiran kreatif bola serta acara satu murid satu sukan freestyle bola. Selain itu, beliau turut memberi sumbangan markah yang tinggi bagi menempatkan PPD Beaufort sebagai naib johan dalam acara kemahiran kreatif bola dan tempat ketiga dalam acara menimang bola. Beliau juga seorang yang sangat komited dan berdisiplin. Dengan kemahiran yang dimiliki, beliau telah banyak menyumbang tenaga dalam membantu menjayakan program sekolah. Antaranya, beliau membantu dalam 4 sesi rakaman pertandingan unit beruniform Cadet Police, membantu membuat rakaman pertandingan tarian e-bakat peringkat negeri Sabah dan banyak lagi rakaman video dibuat hasil bantuan beliau. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan bangganya diumumkan penerima anugerah tokoh kokurikulum SMK Gadung tahun 2021 ialah Muhammad Aidil Azim bin Muhammad Roze.
syabas dan tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah. Hari Anugerah Kokurikulum dan HEM SMK Gadong sesi 2021 hampir sampai ke penghujungnya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada semua warga kerja yang terlibat dalam menjayakan majlis ini. Bagi pihak LJK pengelola dan seluruh warga SMK Gadong, kami menyusun 10 jari memohon kemaafan jika terdapat sebarang kesilapan dan ketelanjuran kata sepanjang majlis ini berlangsung. Ucapan salam pengakhir kata, segala yang ada dikongsi bersama. Apa yang kurang, maaf dipinta. Sudilah berkunjung di lain masa. Tuan Puteri pergi ke Rasah, pulang semula sebelah pagi. Kita bertemu, akhirnya berpisah. Diizin Tuhan, bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semegaku terbaik, sekolah dekat di hati.